Begitulah lagu daripada persembahan Yasmin Yusof, Kehilangan. Tepat pukul 1 nanti kita ada berita yang membawakan khas dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Dan lepas itu kembali bersama kami semuanya dalam Melodi Klasik. Melodi Klasik mempersembahkan drama khas bersempena Hari Kebangsaan 2023 bertajuk Bahtera Merdeka, karya Kusman Hussein, Kuala Lumpur. Apa kau ingat orang Melayu boleh menang melawan British? Inilah balanya banyak sangat baca cerita kayak Melayu. Ku yakin orang Melayu menang kalau bersatu. Cuma malangnya masih ada yang seperti kau. Aku juga mahu jadi seperti Aisyah Gani, jadi wartawan yang sama dengan lelaki. Aku tak mahu menjadi wanita pemudapur. Kami mau merdeka. Merdeka untuk apa? Menghalau penjajah keluar dari Malaya. Kami sentiasa percaya Malaya pasti merdeka. JK, Akmal Ahmad, Zahid dan Pablo Amiru. Kamis 31 Ogos 2023, 12 hari, eksklusif di Radio Klasik. Lagu pilihan Bintang Klasik 2023.
platform terbaik untuk membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan yang berkualiti pada harga berpatutan. Ni macam konsep dulu-dulu kan, di mana memudahkan mak-mak turun bawa besen, beli ayam, beli sayur dan sebagainya. Itulah konsepnya, dan kita terus direct daripada pemborong peruncit. Pemborong tu juga peruncit, jadi dia cut cost lah ya. Huziah Salim. Di Perlis, seramai 71,176 pengguna, terutama golongan P40, mendapat manfaat daripada program jualan. Pengarah KPDN Perlis, Nur Razak Jaafar berkata, program yang dilancarkan pada 16 April lalu terus mendapat sambutan menggalakkan. Setakat ini ia telah diadakan sebanyak 45 kali meliputi 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Antara barangan yang mendapat sambutan tinggi ialah beras, tepung gandum, minyak masak, bihun dan bawang. Menerusi maklum balas yang diterima, ramai pengguna meminta agar program itu diteruskan lebih kerap, terutama di kawasan yang jauh dari pasaraya seperti Kedah dan Sabah. Pelaksanaan program pemasmian miskin tegar di Johor berjaya mengurangkan jumlah ketua isi rumah KIR miskin tegar di negeri itu daripada 4,378 pada Mac emas kepada 3,270 orang. Bulan ini, program tersebut dilaksanakan menerusi peruntukan RM254.3 juta yang disediakan kerajaan negeri dan persekutuan. Menteri Besar Datuk Wan Hafiz Kassim berkata, kejayaan itu membuktikan keseriusan serta tekad kerajaan dalam menyelesaikan isu kemiskinan di Johor. Menerusi hantaran di Facebook, dia berkata, beberapa langkah turut dibincangkan bagi mencari satu mekanisme baru yang lebih kondusif dan terancang. Perbincangan melibatkan seluruh jabatan, agensi dan syarikat berkaitan kerajaan di negeri itu, khususnya berkaitan program keluarga angkat, menyediakan peluang pekerjaan serta memberikan bantuan bersasar. Kerajaan negeri berharap golongan rentan akan terus terbela sejajar dengan hasrat menentangkan miskin tegar menjelang 2027. Lembaga Tabung Haji TH sedang mengemas kini Akta Lembaga Tabung Haji Akta 535. Ia bagi memperkasa tadbir urus secara keseluruhan. Pengurus Besar Syariah TH Imran Muhammad Hayat berkata, salah satu usaha mengemas aspek tadbir urus termasuk tadbir urus syariah adalah dengan meminda Akta 535. Akta sedia ada telah berusia hampir 30 tahun dan tidak pernah diperbaharui sejak 1945. Juga telah melancarkan rangka kerja pengawasan RKP pada September 2021 sebagai asas kawalan tadbir urus. Matlamatnya memastikan institusi itu dapat melaksanakan mandat pengurusan haji bertaraf dunia dengan lebih berkesan dan lestari. Dari segi maqasid syariah, Imran berkata TH melihat masalah yang paling utama iaitu memelihara kelestarian institusi itu. Bukan saiz dana yang besar iaitu hampir mencecah RM90. TH tidak boleh gagal atau runtuh. Tiga perkara menjadi pertimbangan pengurusan daripada sudut maslahah dan maqasid penjagaan harta. Pertama, kelestarian TH itu sendiri sebagai entiti pengurusan dana yang besar. Kedua, maslahah umum keseluruhan pendeposit berbanding sebilangan kecil bakal jemaah haji yang akan menunaikan haji pada tahun tertentu. Manakala ketiga, aspek istiqamah yang menjadi syarat wajib haji itu sendiri. Menurut beliau, pengurusan TH perlu menentukan secara cermat dan berkhidmat sejauh mana kemampuan institusi itu menampung perbelanjaan semasa langsung mengerjakan haji setiap jemaah. Pada masa sama, memberi bilangan kompetitif kepada pendeposit. Ayo rakyat Malaysia, meriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 di dataran Putrajaya di Kesatuan Kosong ini. Jumpa di sana. Berita seterusnya, lebih banyak aset melibatkan kes 1MDB akan dirampas dalam masa segera. Ia susulan keterangan yang diberikan bekas Ketua Syarikat berkenaan, Jasmine Nur Al-Swan. Ketua Polis Negara Tan Sri Basaruddin Husin berkata, aset yang dirampas akan diwujudkan hak untuk dikembalikan kepada kerajaan melalui proses mahkamah. Jasmine yang berada dalam tahanan polis memberikan kerjasama yang baik semasa siasatan. Beliau akan diserahkan kepada SPRM selepas siasatan selesai. Dalam pada itu,
mengelak laporan tidak komprehensif. Keterangan bekas pegawai pengawal dan KSU hadir ke prosiding PAC adalah satu kesalahan. Nama saksi yang akan hadir akan disiarkan kepada umum bagi memaklumkan kepada rakyat bahawa isu yang disiasat tidak mendapat kerjasama individu terlibat. Jenazah bekas Adun Tanjung Bidara Dato' Abu Karim Sulaiman akan dikebumikan selepas solat Zuhur di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jerang, Masjid Tanah Melaka. Allahyarham Dato' Abu Karim, 75 tahun, meninggal dunia malam tadi disebabkan serangan jantung. Allahyarham sebelum itu menerima rawatan selama 5 hari di sebuah hospital swasta di Kelebang sebelum dibenarkan pulang ke rumahnya petang semalam. Dato' Abu Karim berkhidmat di Dun Tanjung Bidara selama 2 penggal dengan jawatan terakhirnya mengerusi Jawatankuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam Negeri. Kejadian tanah runtuh di negeri Himachal Pradesh, India. Pasukan penyelamat meneruskan usaha mencari mangsa yang masih hidup. Bagaimanapun, angka kematian dijangka meningkat. 20 mangsa masih hilang dengan 50 ditemukan maut. Menurut Ketua Menterinya, Sukinev Singh Suko, sebuah kuil di ibu negeri Shimla antara paling buruk terjejas. 9 mayat ditemukan bawah runtuhan kuil tersebut. Hujan lebat dan pencairan glasier antara faktor berlakunya banjir kilat di kawasan pergunungan India tersebut. Jumlah korban fenomena kebakaran hutan di Maui, Hawaii kini mencecah 101 orang. Gubernur Negeri Josh Green berkata pihak berkuasa terpaksa menggunakan anjing pengesan bagi mengenal pasti mayat mangsa yang hangus terbakar. Green mencatatkan angka kematian akan terus meningkat susulan ramai penduduk yang hilang masih belum ditemukan. Jumlah kematian akibat fenomena kebakaran itu antara yang tertinggi pernah direkod Amerika Syarikat abad ini. Sementara itu, Presiden Joe Biden akan melawat Hawaii dalam masa terdekat. Jelas beliau, ia sebagai tanda sokongan kepada penduduk Maui yang sedang berhadapan dengan fenomena kebakaran hutan tersebut. Biden sebelum ini telah mengumumkan kerajaan persekutuan akan menyalurkan bantuan bencana secepat mungkin kepada penduduk Hawaii. Beliau juga akan bertemu Gubernur Hawaii Josh Green bagi membincangkan keadaan semasa dan meneliti keperluan penduduk di kepulauan tersebut. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. KPDN kaji mekanisme terbaik wujudkan skim amanah saham rahmah. Akta Lembaga Haji dikemas kini perkasa takbir urus secara keseluruhan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, dekat perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.
menjadi generasi penerus bangsa yang punya rasa cinta kepada tanah air. Ayuh, marilah kita terus memupuk semangat kecintaan kepada tanah air dan bersatu padu serta hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Kemerdekaan adalah panggilan untuk berjuang dan berkarya demi kejayaan bangsa. Selamat Hari Kebangsaan untuk negaraku tercinta, Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Talian kemuliaan, talian yang menghubungkan antara radio dan pendengar. Talian WhatsApp Radio Klasik 011 5914 5656. Radio Klasik menggapai dunia di mana membentang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Hariantul Zarman dalam tiga perkara yang perlu difahami tentang hukum anak dan ibu susuan. Anak dan ibu susuan. Baik, pertama, anak yang menyusu itu mestilah belum lagi mencecah umur 2 tahun, maknanya 24 bulan lah. Belum. Bermakna kalau dia menyusu lepas 24 bulan, umpamanya anak tu umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maknanya bawah 2 tahun. Bawah 2 tahun. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu menyusukan anak mereka dalam selama 2 tahun genap, 24 bulan lah. Iaitu bagi orang yang hendak menyusukan atau menyempurnakan penyusuan itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut menyusu dengan kenyang. Dinyusu dengan kenyang. Dan dia mesti 5 kali susuan yang berasal. Contoh, kita hantar anak itu pada kakak kita. Contoh, hantar pada kakak kita. Kakak kita memang ada anak itu, dia menyusu dengan dia. Kemudian dia menyusu. Hari Senin kita hantar, hari Selasa kita hantar, hari Rabu kita hantar, hari Khamis kita hantar, hari Jumaat kita hantar. Maknanya 5 hari yang bersengat. Dan anak kita itu kenyang dengan sebab menyusu tadi. Maka di sini, maka dia disebut sebagai anak susuan. Kenapa? Dari segi bilangan harinya, hukum dan kaedah penyusuan ataupun dia panggil penyusuan itu memang benar-benar mengenyangkan anak tadi. Jadi ini ada disebut dalam mazhab Syafi'i berpandukan kepada hadis Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa ketika Quran turun memang ditetapkan 10 kali susuan, tetapi kemudian dinasahkan ataupun dimansuhkan dengan 5 kali susuan sahaja sehinggalah Nabi SAW wafat. Jadi maknanya itulah dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 5 kali susuan. Baik, yang ketiga, ini selalu orang tanya, boleh ke nenek susukan cucu? Boleh jadi kan, kadang-kadang kahwin awal jadi nenek muda lagi, beranak lagi, anak pun dah ada anak, jadi cucu disusukan sekali, anak dia pun disusukan, cucu pun disusukan. Boleh. Kakak susukan adik, kadang kakak dah kahwin, dia ada adik kecil lagi, pasal mak dia beranak lagi, boleh tak? Jawapannya boleh juga. Apa hukum dia? Hukum dia adik-beradik, adik-beradik dia itu ialah dipanggil mahram dengan sebab keturunan, bukan sebab susuan. Itu memang nenek dia pun dia lagi, memang itu mahram dia dengan sebab keturunan. Itu kan nenek dia, itu kan kakak dia dipanggil kakak, jadi bukan sebab susuan. Jumpa lagi siap untuk salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Ini bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa
apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما